Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala asy-syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bahasan yang bersangkut paut dengan rusul. Rusul jamak daripada rasulun. Orang panggil jamak taksir. Pada pihak menguraikan huruf. Kalau rasul seorang, kalau rusul banyak, ramai. Ramai. Nah. Bahasan yang bersangkut paut dengan rusul, dengan segala rasul yang wajib kita tahu. Yang bersangkut kena kepada sifat-sifat yang bersangkut paut dengan segala rasul lah. Sebab hak lepas mari itu tu kena kepada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Allah, daripada sifat-sifat dia hak yang wajib, sifat-sifat dia yang mustahil dan juga yang harus. Hak tu hak hubung kait dengan Allah Ta'ala. Sudah selesai daripada dia menyatakan perkara yang bergantung dengan Allah, lalu tu pula dia nak menyata perkara-perkara yang bersangkut paut dengan segala rasul. Kerana kita maklum sifat-sifat yang bergantung dengan Allah tu 41 sifat. Tak? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41. Adapun yang bergantung dengan rusul-rusul itu 9 sifat. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 yang harus. 9. Lalu tu kata dia, bahasan yang bersangkut paut dengan rusul yang wajib kita tahu. Ni wajib syarak ni. Dengan makna kalau kita tak tahu gak berdosa, ni panggil fardu ain di atas kita ni. Wajib kita tahu dan i'tiqadkan dia kan yang bersangkut paut dengan rasul tu. Wajib kita tahu, lepas tu wajib kita pegang.
Kita i'tiqad dalam hati kita. Kita mengaku orang panggil. Itulah dia. Nak bahas tu di sini ni. Maknanya masuk bahasa dia. Kata dianya, dan kesemua yang jadi rusul itu, semua yang jadi rusul tu hak Tuhan latih jadi pesuruh. Semua yang jadi rusul tu termasuk Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain, rusul-rusul lain dah. Kesemua yang jadi rusul tu bersifat mereka itu, kesemua yang jadi rusul bersifat dengan siddiq. Sidqun asalnya gitu. Sifat siddiq. Apa siddiq? Yakni benar. Dan sengoti apa-apa yang keluar daripada mereka itu. Itu dia wajib kita kena mengaku gitu. Kita kena mengaku kata bagi segala rasul Allah tu benar. Benar bagi segala rasul Allah. Dan apa-apa hak keluar daripada dia tu benar berlaku. Wajib di sini wajib pada akal ni, wajib bagi rasul tu benar. Dengan makna kata kita tak boleh nak terima kalau rasul-rasul Allah tu bohong. Tak boleh terima. Pada otak, pada akal kita tak boleh terima kata rasul-rasul Allah tu bohong, dusta. Hanya yang kita boleh terima je iaitu benar. Adapun kita yang lain daripada rasul yang bukan rasul ni harus benar, harus dusta, harus bohong. Harus, yakni harus akal, jangan duk silap faham tu. Harus bagi akal, pada akal. Haram pada syarak. Kena gitu. Kita duk mengaji hukum akal ni. Wajib bagi rasul bersifat dengan sifat benar, wajib apa? Wajib akal. Balas mana wajib akal? Wajib dengan makna kita tak boleh nak menerima pada fikiran kita bahawasanya siapa-siapa dia, mereka yang melatih oleh Allah Ta'ala menjadikan rasul, kita tak terima kata dia tu tak bersifat dengan sifat benar. Jadi semua tu kita terima kata bersifat dengan sifat benar sidik belaka. Tak boleh nak terima dia dusta. Tu pada makna wajib akal gitu. Adapun kita boleh terima, kita yang bukan rasul ni boleh terima benar, boleh terima dusta, boleh terima boleh jadi. Itu pada akal. Makna kata bukan katanya tak boleh terima macam hak rasul saat ni dak. Rasul tu kita terima balik benar aja. Kita tak terima balik dia tu dusta. Adapun kita boleh jadi ya. Boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Tapi kalau kita hukum syarak tekan di atas kita wajib suruh benar. Dengan bahawa kalau kita tak benar agak berdosalah kita. Wajib kita kena benar pada cakap penyo, benar pada kelakuannya. Tu suruh kita benar. Maknanya wajib kita benar, dilarang kita berbohong, berdusta, berlebang panggil. Sebagaimana datang hadis daripada Nabi, apa nama tu? 3 perkara yang jadi tanda bagi orang munafik. Perangai-perangai munafik. Idza haddatsa kadhiba, bila dia yang bercakap tu dia dusta. Itu perangai munafik lagu tu. Ini dia makna murad kata wajib bagi rasul tu wajib bersifat dengan sifat sidik, dengan bahawa kita tak boleh nak terima kata bagi segala rasul yang Allah Taala latih jadi pesuruh tu bersifat dengan sifat dusta. Tu kata dia. Itulah katanya, yakni benar dan sengati apa-apa yang keluar daripada mereka itu. Apa-apa di sini boleh kita bubuh kata daripada perkataan, daripada perbuatan dan daripada diam ikratnya benar belakalah. Maka wajib di atas kita orang mukallaf. I'tiqad, wajib di atas kita kena i'tiqad simpul dalam hati kita benar dan tidak bohong mereka itu. Mereka itu segala rasul. Tu wajib kita kena pegang macam itu. Benar dan juga tak bohong. Bohong tu mustahil. Sini cakap tak bohong
Kecek juga tak? Bohong dusta tu lah. Dusta. Kalau gitu benar, lawannya kazib. Apa kazib? Bahasa kitanya dusta. Bahasa kampung keceknya bohong. Cakap bohong, cakap dusta. Kalau gitu, wajib bagi Rasul tu benar, tak bohong. Tak bohong tu orang panggil istihalatul mustahil. Samalah kita mengaji dengan sifat Tuhan. Benar, itulah wajib. Bohong, dusta, itu mustahil. Tidak dusta, tidak bohong, tu wajib pula. Orang panggil istihalatul mustahil. Maknanya, wajib kita kena pergi kata, segala orang yang Allah Ta'ala latih jadi pesuruh tu, benar, bukan bohong, bukan dusta. Mana dalilnya? Dalil kata benar dan tidak bohong. Bagi segala rasul tadi tu. Kalau mereka itu segala rasul tu bohong. Yang kecek di sini mengikut lurah petani lah. Lain apa lurah petani, lurah bahasa kampung-kampung. Itulah dia. Walaupun Melayu, cumanya lain tempat tu tak. Di sini lain sikit. Kadang-kadang sana guna, sini tak guna. Kadang-kadang sana guna tu lurah kasar, sini lurah tak kasar. Dah juga. Kadang-kadang sana guna lurah tak kasar kali, mari sini kasar. Apa kita akan contoh kata sana, kalau main jatah betina biasa. Orang jatah, orang betina. Sini tak boleh. Sini sebut kata jatah betina, bukan orang, kena pernah binatang je itu. Itulah dia. Tapi sana sama ya. Orang jatah, orang betina. Gitu ya. Sini diguna jatah betina ni, iaitu kena diri binatang. Gak kena tempat dah tu guna gitu tu. Hak guna dengan orang ni laki-laki perempuan dah itu kan. Jatah tina ni binatang bukan benda yang tak berakal. Betul tu. Tapi sana luah jadi kasar sikit dah. Kalau mereka itu bohong, maka pasal apakah Tuhan memberikan mukjizat bagi mereka itu? Mereka itu segala rasul. Pasal apa Tuhan beri mukjizat ke dia? Pokok tama yang puluh-puluh tahun kering. Tapi Nabi kita panggilnya mari lagi. Anak batu duk mengatik, duk berzikir di atas tapak tangan Nabi kita. Macam-macam mukjizat tu kan. Pasal apa Tuhan beri mukjizat ke dia? Sebagai menyaksikan benar mereka itu. Jadi mukjizat ni satu perkara ni jadi menyaksi. Ya kerana Rasul ni Tuhan latih tak ada siapa dia jadi saksi ke? Tak ada jadi saksi di atas dia jadi Rasul. Tiba-tiba nak mari mengaku selalu dah. Payah juga orang nak akui tu. Duk dia beri apa ni suruh berimeh, suruh mengaku kata dia tu jadi pesuruh Allah. Bukan main tu. Mu kena tunggu aku jadi pesuruh Allah. Apa ni Allah latih aku jadi rasul. Bukan mudah tu. Tak ada saksi, mana saksi yang melatih tak ada. Hanya mukjizat ni jelah. Mana tanda kata awak jadi rasul? Ini dia. Sebab tu mukjizat yang berlaku di nabi-nabi itu banyak sekali deh. Tengok Nabi Musa alaihi salam, kayu tukak dia tu boleh jadi ular besar. Hatta tukak dia tu sendiri kalau gigi katak di atas dalam laut gak terpecah sungai jadi jalan 12 jalan. Fajarat 12 tu nak tu pecah 12 jalan untuk nak lakah pergi sebelah sana. Lari daripada Firaun. Nabi Ibrahim mukjizat dia api tak makan dia. Tengok tu. Banyaklah mukjizat tu. Pasal apa Tuhan beri mukjizat kepada mereka itu? Sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serba-serbi. Kalau begitu, membawa kepada bohong Tuhan gatik. Itu kalau kita nak baca jadi lahjah sepasana. Jadi darat sepasana. Kalau begitu, membawa kepada bohong Tuhan gatik. Itu kecek bahasa sana. Bawa kepada dusta gatik. Sebab mukjizat tu siapa dia beri kepada Nabi-Nabi? Tak ke Allah Ta'ala. Ya mukjizat ni jadi seolah-olah satu perkara jadi menyaksi. Sebagai tanda, sebagai apa nama ni? Saksi untuk dia tu jadi Nabi. Hak Tuhan beri tu. Tiba-tiba takdir kata Nabi tu tidak benar. Tuhan kita pun tak benar kata. Bohong kata.
kerana membenarkan yang membahang itu benar Nabi hak bahang tu. Dah kalau gitu kok. Kerana membenarkan yang membahang itu benar apa ni? Kerana membenarkan yang membahang itu bahang gatik kata dia. Kita pergi akui kata seorang tu yang bahang, kita tu bahang gatik. Kita ni tak ada jahat tapi kita pergi sokang orang jahat. Kita jahat gatik. Nah, kita tak ada bahang, tak ada dusta tapi kita pergi sokang orang bahang. Kita sokang gatik. Kalau gitu, Nabi bahang. Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi. Tiba-tiba seolah kata Allah tu sokang Nabi kita lah. Nabi bahang, Allah tu bahang gatik. Tu makna bawa dalil-dalil tu. Maka bahang Tuhan itu mustahil. Maka bahang Tuhan kita itu mustahil. Tuhan kita bahang dusta tu mustahil. Tak boleh nak terima tu. Tentu tidak sekali-kali. Mustahil tak sekali-kali Tuhan kita bahang. Kalau begitu tentulah Rasul itu benar. Dan sengati. Dan tak bahang pada serba-serbi. Itulah dia. Tu orang panggil ambil dalil. Kata panggil dalil akli ni. Dalil secara fikir. Mana dalil. Mana tanda kata bahawasanya segala nabi-nabi, segala rasul-rasul tu benar tak bahang. Jadi ingat molek dah. Dia royak dah dulu di awal-awal dulu kitab dulu. Kita mengaji sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul ni. Ingat molek. Sama ada sifat Allah 41 ataupun sifat Allah sifat Nabi tu hak 9. Yang wajib di atas kita tiap-tiap satu sifat tu 3 kali wajib. Supaya je lah. Hak Allah dengan hak Rasul ni. Mana 3 kali wajib. Supaya kita kata kita mengaji hak Allah dulu. Sifat wujud. Satunya wajib kita kena mengaku, kena i'tikad kata Allah tu ada. Yang keduanya wajib kita kena mengaku katanya Allah tu bukan tak ada. Tu apa panggil mengaku dengan istihalatul mustahil. Tiap-tiap satu gitu, wajib 20 mustahil per 20. Mustahil pegang dengan jalan istihalah. Begitu juga sifat-sifat yang bergantung dengan Rasul. Tengok sifat benar. Yang pertamanya wajib kita kena mengaku kata Rasul tu benar. Yang keduanya wajib kita kena mengaku kata Rasul tu bukan dusta, bukan bohong. Dua dah tu. Yang ketiganya mana dalil? Kena tahu dalil. Dalilnya ini dia. Tu dalil akli dia panggil. Itulah yang dituntutnya katanya. Itulah apa dia itulah? Itulah kata benar benar Rasul tu. Dan sengoti dan tak bahang Rasul tu, itulah yang ditutupnya. Hak tutup nak ambil situ tu. Nak kita pegang kata Rasul tu benar tak bahang. Peringatan adalah Tuhan memberi mukjizat. Apa mukjizat? Yakni perkara yang mencarikan adat. Perkara yang menyalahi adat. Memberi kepada Rasul itu, Tuhan beri mukjizat kepada Rasul itu seolah-olah firman-Nya Ta'ala, seolah-olah. Bukan Tuhan firman, bukan Tuhan kata, jadi seolah-olah. Bila kata Tuhan beri mukjizat kepada seorang-seorang nabi dia tu, seolah-olah Tuhan kata gini. Katakan sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, seolah-olah tak gitu. Apa bahasa kita? Artinya telah benar dan sengoti hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampai ia daripada aku. Tu seolah-olah gitu dah. Bila kata Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi, jadi seolah kalau dia kata kak, telah benar, telah sungati hamba-Ku pada barang yang dia menyapa tu. Ya royak berapa benar belaka. Jadi seolah kata jaminan daripada Allah Ta'ala lah. Jaminan kata Rasul tu benar tu jaminan daripada Allah Ta'ala lah. Itulah dia nak. Tapi bukan jamin dengan bahawa Tuhan kata betul-betul gitu. Reti daripada Tuhan beri mukjizat kepada dia. Cuba kita tengok. Mana gatik, siapa dia gatik hak Tuhan beri mukjizat. Yang mukjizat tidak berlaku melainkan di Nabi-Nabi je. Berlaku di Nabi-Nabi yang mukjizat. Tapi kalau berlaku di Nabi masa dia di kecil-kecil, orang tak panggil mukjizat. Orang panggil irhas. Banyak kat tu pula. Tengok Nabi kita sebelum dia dibakit jadi Nabi ke.
awan tu ya, duk tudung tak kepala dia. Dia jalan ke mana, awan turun gatik. Tu panggil irhas. Bukan mukjizat. Tapi berlaku kalaulah benar-benar yang mencari keadaan berlaku dia wali-wali, wakil dia orang-orang yang orang alim ulama, dak orang panggil karamat pula dah tu. Karamat. Tapi kalau berlaku di orang kafir, orang panggil istidraj. Istidraj nak perupan kan. Itulah dia nah. Baik, kalau gitu gak wajib kita kena pergi kejak, kemah bahawasanya Rasul Allah itu benar. Daripada benar tu kita tidak ragu-ragu dah. Bila kata khabaran yang sampai yang mari daripada dia, sepenuh-penuh kita yakin. Sepenuh-penuh kita percaya, walaupun kita tak pernah dengar, tak pernah lihat, tak pernah tengok dengan mata kepala kita. Takkan Nabi duk royak kata ni kita mati akan hidup balik. Tak ada kena fikir banyak, percaya serta-merta atau iman kita tu. Di dalam kubur ada seksa menyeksa sedekah, orang mati tu tiap-tiap kali gali dalam liang ke dalam kubur, tak ada nampak seksa, tak ada nampak api, tak ada nampak ular, ada itu kan. Nak ayat kata kana tu, kita percaya di akhirat esok ada syurga, ada neraka. Orang buat baik masuk syurga, orang buat jahat masuk neraka. Semua tu kerana apa boleh kita percaya ke dia? Bumi di mana? Kerana kita mengaku bahawa Rasulullah ni benar. Apa hak dia royak, semua kita mengaku berlaku. Tak ada sikit pun kita tak percaya. Semua kita mengaku berlaku. Itu maknanya dah. Baik, satu sifat satu sifat hak wajib, satu sifat hak mustahil. Jadi dua di situ. Dan kesemua rasul itu bersifat mereka itu kesemua rasul itu dengan amanah. Amanah, sifat amanah pula. Apa dia amanah? Artinya arti amanah kepercayaan dan betul hati mereka itu. Kepercayaan ni kalau kita nak ambil secara tiga, orang panggil boleh taruh harap. Orang bersifat amanah boleh taruh harap. Hak lawan bagi khianat itulah. Orang tak boleh harap, orang tu khianat. Orang ni tak boleh harap ke dia ni. Kalau harap benda ke dia agak punah habisnya khianat ke dia. Bila kata ada amanah, orang boleh taruh harap ke dia. Dia tak khianat. Kalau gitu Rasul ni wajib di atas, wajib baginya tu amanah benar. Dan betul hati. Bila kata betul hati, dia tak khianat dah lah. Betul, jujur. Bahasa kita panggil jujur. Dah itu. Betul hati mereka itu. Maka wajib di atas kita iktikad begitulah. Dan iktikad tak, bahasa sana panggil karu. Sini kena tak karu? Kena tak ni? Kena dah karu dah. Karu. Ada-kadang kita kata mengaru. Mengaru budak ni. Sana panggil. Budak buah kan. Mau apa jadi haru itu. Dia haru khianat dah. Makna daripada khianat. Dan iktikad tak karu, tak khianat. Tak khianat. Tak khianat dan tak karuk dan tak kacau mereka itu. Macam kacau. Kacau ni luas sana panggil kacau. Allah kacau demo tu. Kacau. Kacau mereka. Tak kacau mereka itu. Makna tulah lah tak khianat. Jadi wajib kita kena pergi kata wajib bagi Rasul tu benar ke amanah dan juga tak kacau, tak khianat, tak karu. Macam mana kata ni nak taswir bagi kacau dan karu dan karuk, dengan mengerejakan jadi tegah. Itu orang panggil nak taswir bagi tak bagi karu tu. Bukan nak taswir bagi tak karu. Dengan mengerja macam mana kata karu? Kata karuk kacau tu. Dengan mengerejakan yang ditegah. Tu orang panggil karu tu panggil khianat. Buat benda yang ditegah. Hak mana Allah Ta'ala larang dia buat. Dia larang mabuk, larang minum benda yang memabuk, larang berjudi, dia pergi buat. Itu orang panggil khianat lagu tu. Khianat amanah.
Jikalau yang makruh sekalipun, walaupun makruh Nabi kita tak buat. Tak buat benda makruh. Malaikat atas jalan mengajar. Malaikat atas jalan mengajar. Walaupun atas jalan mengajar, dia tak panggil makruh. Pada diri Nabi kita. Pada diri Nabi-Nabi. Bukan Nabi kita seorang dak lah. Benda tu kalau sebenarnya makruh. Di sisi kita umat. Tapi Nabi buat untuk nak tunjuk ajar. Ia tak menjadikan makruh. Sebab itulah pekerjaan Nabi-Nabi Allah ni. Tidak berkeliling di tubuh dia. Malaikat dua perkara ya. Apa dia melaku dengan mulut mereka itu. Dengan bahawa dia berkata. Atau melakukan dengan anggota mereka itu. Laku dengan tangan, kaki tangan. Tidak ada pekerjaan itu malaikat dua. Sama ada pekerjaan itu pekerjaan yang wajib. Sama ada pekerjaan itu pekerjaan yang sunat. Ala kulli hal dapat pahala. Dia berkecek sepatah boleh pahala. Dia bergerak sekali, dua kali boleh pahala. Hak balik makruh tak ada. Walaupun rupa makruh, cuba kita tengok Nabi kita. Satu ketika dia lari kecing sambil berdiri. Tak, lari. Tapi tiba-tiba dia sendiri buat tunjuk ajar. Apa tu kena amanah dah tu? Tidak. Bahkan wajib bagi dia. Itu nak tunjuk ajar kepada umat. Dia kata lari tu lari bukan lari putus. Lari makruh. Ada gitu. Tengok Nabi lari. Kita minum di mulut gerubah selalu dah. Misalnya botol air kita nak minum. Nak minum lepas tu pergi minum dalam botol itu selalu dah. Tak comel. Nabi buat sendiri. Masuk dalam rumah seorang sahabat dia. Tiba-tiba nampak gerubah duk sakut. Duk sakut gerubah ni apa yang bekas air buat daripada belulang. Duk sakut di tepi di dinding tu. Dia pun selalu pergi buka, pergi buh mulut situ selalu dah. Kita tak boleh gitu. Tak comel lah. Nak minum air gitu tu. Tapi Nabi buat sendiri. Kalau gitu khianat ke tak amanah? Tidak. Tak khianat amanah. Walaupun nampak rupa makruh. Tapi sebenar wajib ataupun sunat di sisi dia. Itulah di antaranya. Itu kata dia malaikat atas jalan mengajar. Dan menyata hukum-hukum kepada umat-umat. Mana dalil kata Nabi kita tu amanah, tidak karu, tidak kena. Dalilnya kita fikir. Dalil kita fikir. Orang panggil dalil akli. Iaitu dalil ni. Tuhan menjadikan mereka itu dan meletakkan mereka itu jadi rusul itu. Tuhan menjadikan rusul tadi dan juga letak rusul tu jadi rasul. Ialah buat contoh dan tauladan. Ia latih ke rasul, latih apa? Latih untuk nak buat contoh dan tauladan. Uswatun hasanah. Jadi contoh yang baik ke? Dan tauladan bagi umat-umat. Maka tentulah Tuhan tak meletakkan yang karu. Tak letak yang karu, yang khenak tu. Yang mesti letak hak molek lah. Nak tak jadi teladan, tak apa hak khenak, hak jahat. Dan jikalau meletakkan juga, kalau letak juga, maka tentulah Tuhan buat contoh beri kita karu katik. Suruh kita buat jahat katik. Jadi, Tuhan nak latih satu-satu rasul ni supaya gapo? Setengah daripada hikmatnya, faedahnya, nak jadi tauladan dan contoh untuk kita. Laqad kana fi Rasulillahi pada uswatun hasanah tu. Sungguhnya adalah pada Rasulullah tu ada contoh dan tauladan yang baik. Itu setengah daripada hikmah yang Allah Taala latih ke rasul-rasul tu supaya jadi contoh yang baik untuk kita umat. Lepas tu boleh jadi kalau nak letak orang karuk, orang jahat sebagai jadi teladan untuk kita. Suruh kita tiru jahat itu. Tak boleh jadi. Itu kata dia. Sekiranya kalau letak juga buat contoh benda jahat. Maka suruh kita buat jahat katik. Maka tentu bahaung. Waktu bahaung tu. Tak boleh nak jadilah. Tu. Kerana Tuhan tak menyuruhkan kita dengan jadi karu. Tuhan suruh kita karu. Suruh kita khenak. Suruh kita jadi jahat. Jawabnya dok. Kerana Tuhan tak menyuruhkan kita dengan jadi karu sekali-kali. Kalau begitu,
Kejaplah kata kesemua Rasul itu bersifat dengan amanah. Kalau begitu agak semua Rasul itu bersifat dengan amanah. Dan tak karu, dan tak kacau, dan tak karu. Wallahu a'lam. Itu boleh dua sifat kita. Nah, yang pertamanya sifat sidik, yang keduanya sifat amanah. Itu pegangnya tu. Jadi lapar dah situ tu. Daripada 9 sifat, lapar dah. Lapar sifat dah tu. Mana laparnya? Satunya kita mengaku kata Allah, kata nak rasul-rasul tu benar. Nah, yang keduanya kita mengaku lapar apa di sini? Pak dah itu, bukan lapar, pak. Satunya kita mengaku kata rasul tu benar. Yang keduanya kita mengaku kata rasul tu bukan bahaung. Dua tu. Atau mengaku dengan cara mustahil tu. Bahaung tu mustahil, bukan bahaung tu. Itu wajib. Agak panggil istihalatul mustahil. Dua di situ. Yang ketiga kita mengaku katanya rasul-rasul Allah tu amanah. Yang keempatnya kita mengaku kata rasul-rasul Allah tu bukan kena. Tu pak di situ. Dua sifat, pak kali wajib. Nah, hak mustahil dua, hak wajib dua, hak mustahil dua kita pegang. Tapi ingat pegang i'tikad mustahil, i'tikad dengan secara istihalah. Istihalatul mustahil. Dah. Habis di situ. Kita tengok satu sifat lagi. Dan kesemua mereka itu segala rasul tu bersifat dengan tabligh. Sifat dengan tabligh. Apa bahasa kita tabligh ni? Artinya, arti tabligh menyampaikan segala yang disuruhkan mereka itu. Menyampaikan segala yang disuruh. Yang di sini daripada wahyu-wahyu. Yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan kepada umat-umat. Ingat molek. Hak kata wajib bagi segala rasul menyampaikan wahyu tu, wahyu mana? Kerana wahyu yang Allah Ta'ala beri kepada nabi-nabi Allah, nabi-nabi dia tu 3. Ada wahyu suruh nabi kita, suruh nabi-nabi tu menyapai. Ada wahyu tu Tuhan larang tak siri menyapa. Larang menyapa. Ada wahyu pula dah suruh beri pilih. Maka dikehendaki kata wajib, kata bertabligh, sifat tabligh wajib menyapai segala wahyu yang disuruh ni, hak mana? Iaitu wahyu yang disuruhkan menyapai kepada umat. Tu wajib. Tu orang panggil tak boleh nak terima nabi kita susuk tu. Tak boleh nak terima nabi kita susuk. Wajib bersifat dengan pak tabligh. Ada apa diberi pilih, kita tengok pilih nak menyapai, pilih tak siap menyapai tak apa dah. Kita tahu mana? Tahu mana kata wahyu nabi tu ada kalanya wahyu yang Allah suruh menyapa. Ada kalanya wahyu yang Allah tu larang menyapa. Tahu untuk nabi kita ya. Kalau nabi kita ada kalanya wahyu tu diberi pilih. Pas tahu mana, ambil dalil mana kata ada wahyu hak pesih hak Tuhan tak boleh menyapa. Ada? Tengok nabi kita kata tak. Apa nama tu? Hadis tu Lau ta'lamu ma a'lamu, lau ta'lamuna ma a'lamu, labakaitum kathiran wala dhahiktum qalilan. Itu dia. Sekiranya kalau mu tahu barang hak aku tahu. Tu Nabi kata. Sekiranya kalau mu mengetahui, mu tahu barang hak aku tahu, nascaya engkau ni menangis tu banyak. Labakaitum kathiran, menangis tu banyak kalau tahu barang aku tahu kata. Wala dhahiktum qalilan. Suka tu serenak tu sikit saja. Tu tanda kata ada benda lagi hak Nabi kita tak royak kita tu. Ada benda lagi tu. Sebab Nabi royak kata sekiranya kalau mu tahu barang aku mu tahu barang aku tahu kata. Nascaya banyaklah kamu tu menangis. Serenak suka tu sikit saja. Tu tanda kata ada lagi wahyu.
Cumanya hak Tuhan lari tak sewi menyapai. Pas gapo hati tak tahu lah. Wahyu hak Tuhan tak menyapa nak tahu mana. Sekiranya kalau dia mau tanya kata, mana wahyu hak Allah Taala tak menyapa? Tak tahu jawab itu. Tak tahu mana Nabi tak boleh royak. Tak. Kalau dia hak tabligh ni hak wajib menyapa wahyu hak disuruhkan menyapai kepada umat. Maka wajiblah kita iktikad begitu dan iktikad tak menyusuk mereka itu akan yang tersebut itu. Ha tu dia. Lawan bagi menyapai iaitu menyusuk. Al-kitman, susuk. Lah lawan bagi menyapai. Tak menyusuk mereka itu akan yang tersebut itu, akan yang tersebut akan segala yang disuruhkan mereka itu dengan menyapai itu. Adapun yang dilarang makan mereka itu daripada menyapai. Adapun yang dilarang mereka itu daripada menyapai, lari menyapa. Maka mustahil atas mereka itu menyampaikan dia. Ini mustahil yang menyapailah. Dan yang diberi pilih antara menyapai dan tidak menyapai, maka harus mereka itu menyampaikan dia dan tidaknya tidak menyapai. Tu beri pilih waktu. Mana tigalah wahyu tu. Mana dalil? Dalil tabligh itu. Dalil tabligh kita fikir. Kita fikir seperti dalil amanah dahulu jugalah. Supaya dalil amanah lah. Supaya dalil amanah tu. Kerana apa kata gitu? Kerana jikalau mereka itu menyusuk, sekira kalau mereka itu menyusuk gatik wahyu, maka tentulah disuruhkan kita dengan menyusuk ilmu juga. Suruh kita susuk ilmu. Sedikit ada datang hadis, siapa-siapa dia susuk ilmu. Dia tahu sekat dia susuk tak menyapa kat orang. Kata hadis tu kata Allah Taala membubuh tali kekang. Tali kekang daripada kekang api neraka. Itulah dia di akhirat esok. Al-jamahullahu bilijamin minan nari. Tuhan buh tali kekang macam tali kekang kuda tu. Tu orang susuk ilmu. Yakni susuk sekiranya apabila tidak ada dalam kampung dia tu orang yang pandai, malaikat dia sore. Kalau dia susuk tak siap ajar masyarakat. Itulah berat tu tah dia. Ada pun ramadah orang alim, ramadah orang pandai. Apa tu ada orang duk beroyak, duk ajar dah, dia nak susuk tak ada masalah tu. Jadi ala kulli hal susuk ilmu tu di dalam agama kita tak beri. Haram kalau cukup syarat dia kak. Kerana mereka itu contoh dan tauladan bagi kita, tu dia. Kerana mereka itu contoh dan tauladan bagi kita. Seperti firman Allah Ta'ala menyuruhkan kita dengan menurut Nabi. Tuhan suruh kita. Allah suruh kita menurut Nabi. Menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma atakumur rasulu fakhudhuh. Tu ayat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya apa-apa barang yang mendatangkan kamu oleh Rasul tu, mana-mana barang yang datang daripada oleh Rasul, maka ambil kamu akan diambil lah. Mana Rasul suruh, Rasul buat ambil tu. Dan apa-apa barang yang menegah akan kamu daripada barang. Yakni menegah oleh Rasul tu lah. Rasul tegah tu, maka berhentilah kamu. Fantahu, yang hidup kacau. Mana Rasul tak buat, jangan hidup buat. Rasul lari tu jangan. Wa ma nahakum hak mana Rasul lari tu. Maka keadaan Allah Taala menyuruhkan kita dengan menyusuk ilmu itu bahawa Tuhan tak ada suruh kita susuk ilmu dak. Tak ada suruh kita susuk ilmu. Tentu tidak, bahawa sekali itu. Kerana ada beberapa hadis dan ayat Quran, ada beberapa hadis dan ayat Quran menunjukkan di atas haram dan berdosa menyusuk ilmu. Tengok ada Quran, ada hadis ni tengok daripadanya menunjuk kata haram kita menyusuk ilmu bila dapat syarat saat inilah. Sekiranya kalau dalam kampung kita tu tak ada siapa dia hak reti, masyarakat berhajat kepada ilmu, kita sore aja tiba-tiba kita tak ajar, kita susuk ilmu kita, haram tu, berdosa tu.
tu syarat dia. Kalau begitu, kejaplah kata rusul itu bersifat mereka itu rusul dengan tabligh. Sifat dengan tabligh. Nah, dan tak menyusuk atau istihalah. Menyusuk tu mustahil, tak tu istihalatul mustahil. Dan tak menyusuk akan yang tersebut itu. Mana yang tersebut itu? Yakni akan segala yang disuruhkan mereka itu dengan menyampai. Ada situ. Habis. Nah, itu wallahu a'lam. Boleh 3 sifat hak wajib, 3 sifat hak yang mustahil. Jadi ni sifat dah. Ni sifat di situ. Ada tinggal lagi 2 sifat lagi, apa nama ni? 3 sifat lagi dah. 3 sifat lagi, 2 sifat, 1 sifat hak wajib, 1 sifat hak mustahil, lepas tu 1 sifat hak harus. Tu insya-Allah kita nanti sambung esok pula lah. Jadi buat keputusan dah. Buat keputusan kata kita ni kita akan khatam pada petang hari esok. Ada sikit dah, sana ada sahlai dah. Lepas tu kita akan sambung hari Jumaat tu cuti sehari, sambung hari Sabtu. Hingga seterus pada tak silap ke hari Rabu dah. Sampai petang Rabu. Apa? Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu 5 hari lagi. Maka kita akan ganti kitab baru. Ada wari dah tu kitab tu. Ada tak takrisi dah. Sama-sama wari untuk kita baca hari Sabtu ni. Kitab apa nama ni? Miftahul Murid. Tu berapa tahun tu berapa sen tu. Letak tu kalau nak ambil selalu tu ambil waktu tak pitih lele supik itulah. Berapa ada tulis dah apa ni harga tu kan. Nah. Maknanya kita akan mula kalau orang ada kitab dah tak payah ambil dah lah. Ambil apa ni kitab ada dah tu. Miftahul Murid. Ya kitab kecil ya dalam 16 lembar. 16 muka, 8 helai. Mana kita baca tu, apa ni wedah habis lah insya-Allah. Insya-Allah wedah habis ni. Mulai hari Sabtu ni. Jadi hak ni kita khatam insya-Allah lah. Itulah di antara dah. Kerana ya tak payah dah kalau bab sifat hak rasul-rasul ya tak ada payah, tak ada kena fikir banyak kali. Ya tak supaya sifat-sifat bergantung dengan Allah Taala. Nak main begitu begini dah. Itulah. Kita berhenti situlah dulu. Dan kesemua rasul itu bersifat mereka itu dengan fatanah. Itulah dia. Apa ni hak sambung surat hak kemarin di atas mula ni. Nampak rupa kena murak dia kedak ni. Dia soal nah. Boleh kita dengar ramai-ramai. Dia katanya apakah maksud agama Allah itu agama Islam. Barangkali yang ambil di ayat Nuh tu sebut dalam surah. Dalam ayat kata mana? Innad dina 'indallahil Islam. Bahawasanya agama itu agama di sisi Allah itu agama Islam. Kalau gitu apa maksud agama Allah agama Islam? Dia tak tahu maksud di situ. Lepas tu dia tanya, kalau kita kata agama Allah agama Islam, jadi Allah itu macam makhluk pula. Aku mana ikut tu? Dia tanya. Berkali gini ya. Takut hidup faham katanya Allah tu ada agama juga. Berkali gitu kali. Mungkinlah abad tu ni berhajat kepada Tuhan sendiri mai tanya kita nak tanya balik itu. Dia mari surat sini apa murak dia tak tahu. Lepas tu kita ambil murak kita faham. Dia tanya sini. Berkali dia faham katanya, moga kita ni agama apa? Kita ada agama. Agama Islam. Tak itu kan? Pak Allah pun agama juga agama Islam. Kalau gitu Allah agama Islam. Kita pun agama Islam. Pak tak serupa kita dengan Allah. Ya berkali dia faham gitu kali. Agama Islam Allah. Allah beragama Islam. Kita beragama Islam. Kalau gitu, jadi Allah tu macam kita juga. Jadi serupa. Kok mana? Berkali dia faham gitu. Dak, ya gini. Agama Islam tu bukan makna kata Allah tu beragama dengan agama Islam. Tak, bukan makna gitu. Kita sungguh makhluk kita ni manusia kita beragama dengan agama Islam. Sebab apa? Sebab agama hak diredai oleh Allah Taala agama Islam je. Hak Tuhan mengaku kata agama yang dia redha, agama lain daripada Islam Tuhan tak redha. Agama Majusi, agama Buddha semua sekali tak redha di sisi Allah Taala. Bukan pada mana kata Allah tu beragama Islam. Bukan gitu.
Muraknya agama Allah Taala redha. Agama Islam. Maknanya kalau manusia pergi beragama lain daripada agama Islam, Allah tak redha. Sebab tu wajib beragama Islam. Tu murak dia gitu dah. Berkali ambil pada ayat innad dina indallahi Islam. Hak dia tanya ni, hak saudara kita tanya ni, apakah maksud agama Allah itu agama Islam? Maksud kan? Maksud saat ni, maksud agama Allah itu agama Islam, yakni agama yang Allah Taala redha. Dengan maknanya sekiranya kalau orang manusia yang beragama Islam, orang ni Allah redha lah. Kalau beragama tidak beragama dengan agama Islam, Tuhan tak redha. Masuk neraka lah, kekal dalam neraka wal iyad billah. Tu. Kalau kita kata agama Allah, agama Islam, jadi Allah itu macam makhluk pula. Tak, bukan. Ini murak kat lain dah. Itulah murak dengan kata agama Allah, agama Islam. Yang ini agama yang diredai oleh Allah, yang meredai oleh Allah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Gitu kedak dia nak tu murak dia tu. Tapi hak kita baca, saya baca surat soalan dia gitulah bahasa fahamnya. Apa tu kena selendik lagi tu kena mengadak semula lah. Lepas tu tanya murak nak ke mana tu. Murak nak besi mana. Cukup tu jawab tu dah. Jawab dah tu. Marai tak nyata huruf surat dia tu. Tak boleh nak jawab. Cukuplah dulu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina rahmatak wa zikirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wal hikmah wa asna akhlaqana bi akhlaqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.